Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Matematik bersama Cikgu Aika. Hari ini Cikgu Aika akan mengajar unit 4 iaitu nilai wang. Murid-murid boleh membuat rujukan buku teks Matematik Jilid 2 muka surat 14 hingga 15. Standard kandungan 4.1 wang kertas dan duit shilling. Standard pembelajaran 4.1.2 mewakilkan nilai wang. 1 sen hingga RM1, 2 ringgit hingga RM10. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti nilai wang. Yang kedua, menyatakan nilai gabungan wang. Mari ingat semula wang Malaysia yang telah kita pelajari sebelum ini. Wang Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu duit shilling dan juga wang kertas. Mari kita lihat satu persatu duit shilling Malaysia. 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Cikgu ingatkan semula, duit shilling Malaysia nilainya adalah sen. Duit shilling Malaysia nilainya adalah sen. Mari kita kenali semula wang kertas Malaysia. Wang kertas Malaysia terbahagi kepada 6. Yang pertama, RM1. Yang kedua, RM5. Yang ketiga, RM10. Yang keempat, RM20. Yang kelima, RM50. Dan yang keenam, RM100. Wang kertas disebut ringgit. Wang kertas disebut ringgit. Manakala simbolnya adalah RM. Wang kertas disebut ringgit dan simbolnya adalah RM. Kita teruskan dengan tajuk pelajaran pada hari ini, nilai wang. Apakah nilai wang? Nilai wang ialah jumlah atau gabungan wang yang kita ada. Seperti contoh, ibu memberikan upah kepada adik sebanyak RM1 kerana telah membantu ibu mencuci pinggan. Manakala ayah pula telah memberikan upah kepada adik sebanyak RM2 kerana telah membantu ayah membersihkan kenderaan. Wang yang diperolehi oleh adik adalah gabungan wang yang perlu dikira. Itulah maksud nilai wang. Kita kenali wang pada abakus. Ini adalah abakus. Abakus mempunyai banyak manik, iaitu manik di bahagian atas dan bawah. Abakus juga mempunyai banyak palang. Cikgu memperkenalkan 4 palang kepada kamu. Mari kita kenal satu persatu. Pada setiap abakus mempunyai titik pemisah di bahagian tengah. Titik ini bermaksud titik pemisah antara ringgit dan sen. Titik pemisah antara ringgit dan sen. Manakala manik dan juga palang di belah kanan, ia bermaksud nilai sen yang mempunyai rumah sar dan rumah puluh. Manakala manik dan juga palang di sebelah kiri, ia bermaksud nilai ringgit, juga mempunyai rumah sar dan juga puluh. Setiap manik yang berada di atas, ia bernilai 5. Setiap manik berada di bawah, ia bernilai 1. Mari kita lihat. Soalan yang pertama. Seorang murid lelaki menunjukkan nilai wang yang berjumlah 5 sen. Bagaimana hendak kita melakukan pada abakus? Cikgu ingatkan sekali lagi, palang yang berada di sebelah kanan adalah bermaksud mempunyai nilai sen. Palang yang berada di sebelah kiri mempunyai nilai ringgit. Nilai sen mempunyai rumah sar dan juga puluh. Manakala nilai ringgit mempunyai rumah sar dan juga puluh. Murid lelaki tersebut hendak membuat abakus dengan berjumlah 5 sen. 5 sen. Kita perlu fokus kepada nilai sen sahaja, iaitu palang di sebelah kanan. Rumah sar atau rumah puluh yang perlu kita turunkan. Ya, rumah sar. Jadi, manik di rumah sar kita perlu turunkan. Ia berjumlah 5 sen. Ingat ya,
satu manik di bahagian atas bernilai 5. Murid-murid perlu fokus kepada palang yang berada di sebelah kanan sahaja kerana soalan meminta 5 sen. Bagaimana 5 sen hendak ditulis di dalam angka? Murid-murid perlu menulis nombor 5 dan juga perkataan sen seperti ini. Bagaimana pula hendak menulis 5 sen di dalam perkataan? Murid-murid perlu mengeja 5 sen. 5 sen seperti ini. Teruskan dengan contoh yang kedua. Murid lelaki ini menunjukkan nilai wang duit shilling 10 sen. Cikgu ingatkan lagi. Dua palang di sebelah kanan bernilai sen. Dua palang di sebelah kiri mempunyai nilai ringgit. Nilai sen mempunyai rumah sah dan juga puluh. Begitu juga dengan nilai ringgit mempunyai rumah sah dan rumah puluh. Soalan dikehendaki 10 sen. 10 sen. Ada perkataan puluh. Kita fokuskan palang di sebelah kanan. 10 sen. 10. Okey, 10. Maka kita fokuskan pada rumah puluh. Ingat lagi tak? Satu manik di atas berjumlah 5. Manakala satu manik di bahagian bawah berjumlah 1. Maka kita perlu naikkan satu sahaja manik ke atas. Ia bersamaan dengan 10 sen. Manik yang tidak bersentuhan dengan palang tengah tidak mempunyai apa-apa nilai. Bagaimana 10 sen hendak ditulis di dalam angka? Ya, betul. Murid-murid perlu menulis nombor 10 dan juga sen. Bagaimana pula hendak menulis di dalam perkataan? Pandai. Murid-murid perlu menulis dan mengeja perkataan 10 dan sen. Kita lihat contoh seterusnya. Murid lelaki ini menunjukkan nilai duit shilling 20 sen. Okay, cikgu ingatkan, palang di sebelah kanan mempunyai nilai sen. Dan palang di sebelah kiri mempunyai nilai ringgit. Sen mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. Ringgit juga mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. Bagaimana hendak membuat abakus dengan nilai 20 sen? 20 sen. Kita fokuskan pada palang di sebelah kanan. 20 sen. Rumah apa yang perlu kita fokuskan? Ya, rumah puluh. Manik di atas ke manik yang di bawah perlu kita bersentuhan di palang tengah-tengah? Pandai, 2 manik di bawah perlu dinaikkan ke atas. Sebanyak 2 manik. Ya, betul. Ia bersamaan dengan 20 sen. Bagaimana 20 sen hendak ditulis di dalam angka? Betul, 2 sifar sen. Bagaimana pula di dalam perkataan? Kita perlu mengeja 20 sen. Contoh yang seterusnya, 50 sen. 50 sen. Dua palang di sebelah kanan bernilai sen. Dua palang di sebelah kiri bernilai ringgit. Sen mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. Ringgit juga mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. 50 sen. Palang yang mana kita perlu fokuskan? Betul, palang di sebelah kanan. Rumah yang mana pula perlu kita fokuskan? Betul, rumah puluh. 50 sen. Manik yang mana perlu kita bersentuhan di palang tengah? Ya, anda memang bijak. Manik di bahagian atas perlu diturunkan ke palang tengah-tengah. Ia bersamaan dengan 50 sen. Bagaimana 50 sen ditulis dalam angka? 5 sifar sen. Bagaimana pula di dalam perkataan? Kita perlu mengeja 50 sen. 50 sen. Mari kita lihat soalan ini. Ini adalah gabungan wang. Di sini terdapat duit shilling yang bernilai 5 sen dan juga 5 sen. 5 tambah 5 sama dengan berapa? 5 tambah 5 sama dengan 10. Di dalam duit shilling kita perlu sebut sen. Maka 5 sen dan 5 sen sama dengan 10 sen. Bagaimana pula dengan duit shilling ini? Sebut dahulu nilai wang ini 20 sen dan 10 sen. 20 tambah 10. Jika terdapat sifar di bahagian belakang, kita perlu salin sahaja sifar. Kemudian 2 tambah 1. 3. Maka nilai wang ini adalah 30 sen. Bagaimana pula dengan nilai wang ini? Yang pertama, murid perlu menyebut dahulu nilai wang yang ditunjukkan. 50 sen
10 sen, 5 sen. 50 sen, 10 sen dan 5 sen. Murid-murid perlu selesaikan nilai wang yang mempunyai perkataan puluh. 50 sen dan 10 sen. 50 tambah 10. Jika terdapat nilai sifar di belakang, murid-murid perlu salin sahaja sifar. Dan 5 tambah 1. Pandai, 6. Jadi, nilai kedua wang ini adalah 60 sen. Jangan dilupakan dengan 5 sen yang belum dikira. 60 sen tambah 5 sen. Sifar tambah 5. Ya, 5. 6 perlu disalin semula. Jadi, nilai kesemua duit shilling ini adalah 65 sen. Bagaimana hendak kita menulis di dalam perkataan? Ya, murid-murid perlu mengeja. 65 sen. Mari cikgu perkenalkan wang kertas dengan abakus. Wang ini berwarna biru. Berapa nilainya ya? Betul, nilainya adalah RM1. Apabila kita hendak menulis di dalam angka, untuk wang kertas perlulah mempunyai simbol RM dan juga nombor 1. RM1. Jika disebut dalam perkataan ialah RM1. RM1. Mari kita buat abakus dengan nilai RM1. Ingat lagi tak? Dua palang di sebelah kanan mempunyai nilai sen. Dua palang di sebelah kiri mempunyai nilai ringgit. Nilai sen mempunyai rumah sah dan juga puluh. Nilai ringgit juga mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. Mari kita sebut sama-sama RM1. RM1. Palang yang mana perlu kita fokuskan? Ya, palang di sebelah kiri. Okey, rumah apa pula yang perlu kita fokuskan? Rumah sah atau rumah puluh? Mari kita sebut semula nilai wang ini. RM1. RM1. Ada tak perkataan puluh di situ? Tak ada. Maka nilai RM1 adalah rumah sah. Manik yang mana perlu kita bersentuhan dengan palang di tengah? Betul, manik di bawah perlu naikkan ke atas sebanyak satu manik sahaja. Ia telah mempunyai nilai RM1. RM1. Mari kita lihat pula nilai RM5. Nilai RM5. Di dalam perkataan ditulis RM5. RM5. Bagaimana tulis dalam angka? Ya, perlu mempunyai simbol RM5. RM ini adalah untuk wang kertas sahaja. Okey, kita teruskan dengan abakus. Okey, palang yang di sebelah kanan mempunyai nilai sen. Palang di sebelah kiri mempunyai nilai ringgit. Nilai sen mempunyai rumah sah dan juga puluh. Nilai ringgit juga mempunyai rumah sah dan juga puluh. Mari kita sebut semula nilai wang ini. RM5. RM5. Palang yang di sebelah mana perlu kita fokuskan? Pandai, palang di sebelah kiri. Bagaimana pula dengan rumah? Rumah sah ke rumah puluh? Mari kita sebut semula nilai wang ini. RM5. RM5. Ada perkataan puluh ke tidak? Ya, tidak ada. Jadi RM5 ini adalah rumah sah. Maka manik di bahagian atas perlu diturunkan. Ia bersamaan dengan RM5. Mari kita lihat pula dengan nilai wang yang berjumlah RM10. RM10. Bagaimana hendak kita tulis di dalam perkataan? Ya, kita perlu mengeja RM10. RM10. Dalam angka RM10. Okey, bagaimana di dalam abakus pula? Palang di sebelah kanan mempunyai nilai sen. Palang di sebelah kiri mempunyai nilai ringgit. Nilai sen mempunyai rumah sah dan juga puluh. Begitu juga dengan nilai ringgit yang mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. Kita perlu fokuskan pada palang di sebelah kanan iaitu mempunyai nilai ringgit. Kita sebut semula nilai wang RM10. RM10. Ya, ada perkataan puluh di situ. Okey. Rumah yang mana perlu kita fokuskan? Betul, rumah puluh. Manik yang mana pula perlu kita sentuhkan di palang tengah? Ya, pandai. Manik di bahagian bawah perlu naik ke atas. Ia bersamaan dengan RM10. Mari kita sebut nilai wang ini.
Ini adalah kombinasi wang, kertas dan juga duit shilling. Mari kita lihat wang kertas yang diberi adalah RM1. RM1. Bagaimana pula dengan duit shilling ini? Kita sebutkan dahulu duit shilling 50 sen, 20 sen, 20 sen, 10 sen. Okey, kita selesaikan satu persatu. Okey, kesemua duit shilling ini mempunyai nilai 10. Jika nilai 10 ada, kita kena letakkan sifar di bahagian belakang. Tetapi kita perlu buat satu persatu. Okey, kita selesaikan dahulu 50 sen dan juga 20 sen. 50 sen tambah 20 sen. Sifar di belakang, kita salin sahaja. 5 tambah 2, 7. Jadi nilai wang ini 50 dan 20 adalah 70 sen. Okey, kita teruskan dengan nilai 20 sen. 70 tambah 20 sen. Ada nilai sifar di bahagian belakang, kita salin semula. 7 tambah 2. 7 tambah 2. Ya, 9. Maka ada 90 sen. Dan duit yang terakhir adalah 10 sen. 90 sen tambah 10 sen. Ada nilai sifar di belakang, kita salin sahaja. Maka 9 tambah 1, ya 10. Okay. Kesemua duit shilling ini adalah 100 sen. Banyak tu 100 sen. Cikgu nak bagi tahu 100 sen bersamaan dengan RM1, RM1. Jadi keseluruhan duit shilling ini adalah RM1. Jadi kita ada duit kertas RM1 juga. Okey, RM1 tambah dengan RM1, kita ada berapa ringgit kesemuanya? Betul, RM2. Dalam angka kita tulis RM2. Okey, ingat ya, dalam angka bagi wang kertas adalah RM2. Kalau dalam perkataan kita perlu mengeja RM2. Kita lihat pula kombinasi wang ini adalah wang kertas. Mempunyai nilai RM5 dan RM1. Mudah dah ni. Kedua-duanya adalah wang kertas yang sama. 5 tambah 1, ya 6. Jadi berapa nilai kesemua wang ini? Pandai, RM6. RM6. Di dalam angka bagaimana hendak kita tulis? Ya, betul. RM6. RM ni bagi wang kertas sahaja. Okey, dalam perkataan kita perlu mengeja RM6. Mari kita selesaikan soalan ini. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 15. Sebut nilai wang. Okey, di sini diberikan duit shilling sebanyak 3 keping. Mula-mula kita akan sebut dahulu nilai wang ini 10 sen, 10 sen dan 5 sen. 10 sen, 10 sen dan 5 sen. Kita selesaikan dulu duit yang mempunyai perkataan 10. Maka 10 tambah 10. Sama dengan berapa? Sifar kita salin semula. 1 tambah 1, 2. Maka mempunyai 20 sen. Jangan dilupakan duit shilling yang lagi satu iaitu 5 sen. Sifar tambah 5, 5. 2 perlu disalin semula. Baik. Semua duit shilling ini adalah bernilai 25 sen. Bagaimana kita nak tulis di dalam angka? Ya, di dalam angka kita perlu tulis 2, 5 dan perkataan sen. Sen adalah untuk duit shilling. Bagaimana di dalam perkataan? Pandai, murid-murid perlu mengeja. 25 sen. Bagaimana pula di dalam abakus? Cikgu ulang sekali lagi. 2 palang di sebelah kanan mempunyai nilai sen. 2 palang di sebelah kiri mempunyai nilai ringgit. Nilai sen mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. Nilai ringgit juga mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. Kita nak fokus yang mana ya? Pandai murid-murid. Kita perlu fokus palang di sebelah kanan. Kerana apa? Kerana nilai wang ini adalah 25 sen. Okey, di sebelah kanan palangnya adalah bernilai sen. Okey, kita nak fokus bagaimana rumah sah ke ataupun rumah puluh. Kalau murid-murid confuse, murid-murid perlu menyebut semula nilai wang yang diberikan. 25 sen. 25 sen. Ada perkataan puluh di situ, maka rumah puluh kita perlu naikkan 2 manit. Iaitu manit di bahagian bawah dan juga manit di bahagian bawah sebanyak 2. Okey, manakala di rumah sah pula 5. 5 ni mempunyai 1 manit di bahagian atas mempunyai nilai 5. Maka di rumah sah adalah 5 sen, manakala di rumah puluh pula adalah 20 sen. Kita lihat contoh yang kedua. Mempunyai nilai wang RM2. RM2. Dia nilai yang sama. Okey. Bagaimana dalam angka? Betul. RM2. Bagaimana pula dalam perkataan? Kita perlu mengeja. RM2. Okey. Di dalam abakus pula, 2 palang di sebelah kanan mempunyai nilai sen. Mempunyai rumah sah dan juga puluh. 2 palang di sebelah kiri nilai ringgit. Mempunyai rumah sah dan juga puluh.
Okay, kita sebutkan semula nilai wangnya adalah RM2. RM2. Kita perlu fokus palang di sebelah kiri. Okey. Rumah sah ke rumah puluh? Ya, rumah sah. Naikkan manik sebanyak 2 biji. Manik 1, 2. Ya, bersamaan dengan RM2. Lihat contoh yang terakhir, kombinasi wang kertas dan juga duit syilin. Wang kertas mempunyai nilai RM5. Manakala wang syilin pula 50 sen dan 50 sen. 50 sen tambah 50 sen. Ada perkataan puluhkan di situ, sifar di belakang. Kita salin semula 5 tambah 5, 10. Ingat lagi tak cikgu cakap tadi, 100 sen sama dengan RM1. Okey, bersamaan dengan RM1. Jadi RM5 tambah RM1 sama dengan pandai RM6. Bagaimana dalam angka bagi wang kertas? Ada simbol RM 6. Di dalam perkataan murid-murid perlu mengeja RM6. Bagaimana di dalam abakus? Kita ingatkan lagi, dua palang di sebelah kanan mempunyai nilai sen. Dua palang di sebelah kiri mempunyai nilai ringgit. Sen mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. Begitu juga dengan ringgit, mempunyai rumah sah dan juga rumah puluh. Palang yang mana perlu kita fokuskan? Pandai murid-murid. Palang di sebelah kanan. Maaf, di sebelah kiri. Okey. Manik yang mana perlu kita turunkan atau naikkan? Rumah apa ya? Rumah sah ke rumah puluh? Pandai, rumah sah. Okey, RM6. Okey. Satu manik di bahagian atas perlu kita turunkan dan satu manik di bahagian bawah kita perlu naikkan. Ia bersamaan dengan RM6. Okey murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Latihan pada hari ini adalah buku aktiviti muka surat 15 hingga 16. Semoga bermanfaat untuk kamu. Assalamualaikum.